Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita dah sampai kepada kaedah ke-71. Al-kalimatu idza ihtamalat wujuhan lam yakun li ahadin صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة. Maksudnya, jika sesuatu perkataan mempunyai beberapa arti, maka tiada sesiapa pun boleh memalingkannya daripada mana-mana artinya, melainkan apabila ada hujjah dan dalil. Huraian maksud kaedah ialah, jika terdapat satu perkataan di dalam Al-Quran yang mempunyai beberapa makna, maka seseorang tidak boleh bertindak mengkhususkannya dengan mana-mana maknanya yang maklum, melainkan apabila ada dalil yang menghendaki ia khusus dengan salah satu daripada makna-makna itu. Betul? Maknanya teliti, kena tak boleh mudah-mudah. Bila ada satu lafaz dalam Al-Quran itu banyak makna, kita ambil saja mana yang kita nak. Tak boleh begitu. Mengikut kehendak kita berasa sesuai, tak boleh. Kena ada bukti, ada dalil, ada hujah. Kenapa kita pakai perkataan ini dengan makna ini di sini? Kenapa di situ perkataan yang sama kita tidak pakai dengan makna ini, kita pakai dengan makna lain pula? Kenapa? Jadi itu satu perkara yang penting, yang kita kena tahu, yang kita kena tahu. Contoh-contohnya, satu, perkataan ishtarau yang terdapat dalam firman Allah di bawah ini. Baca. Siapa? Umar baca. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Bermaksud, sekejap. Ni peserta-peserta kita ni bukan saya, bukan kita tentukan. Umar saja baca, ni dia lah selama-lamanya sentiasa bagi peluang juga kepada orang lain. Kalau orang lain nak baca, silakan, baguslah. Peserta-peserta kita yang lain boleh baca. Cuma janganlah orang kata kokak-kokak sangat. Peluang tu ada. Terutamanya mari daripada jauh-jauh, duduk sini bermalam di sini selama sebulan duduk tu kan. Macam tak diberi peluang langsung. Tidak. Kita bagi peluang. Kalau nak, bagi tahulah. Bagi tahu. Ya, tidak hari ni, bila-bila pun hari ni tak apalah, rumah dulu kan. Hari-hari lain nanti boleh. Sebab itu jadi kenangan sebenarnya. Jadi kenangan. Bila kita duduk mana-mana kan, kita jadi mukri, orang panggil mukri, tukang baca, ataupun warraq, orang panggil warraq. Itu satu kenangan yang manis kepada kita akan datang nanti. Bahawa kita pernah sekali hadir dalam daurah tafsir ni, dan saya baca sekali. Sekali pun tak apa. Dan kalau ramai boleh gila-gila kan, seronok juga, ada kelainan kan. Tak apa, hari ni baca. Teruskan. Bermaksud, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, yakni agama Allah, dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka alangkah beraninya mereka menghadapi api neraka. Sebutlah surah apa? Surah Al-Baqarah. Kata ayat ni, ayat duduk di mana pula? Yang tak ada nota depan tu tak apalah. Yang tak ada nota tu satu masalah juga. Ataupun kalau dia buta, dia tak nampak, macam mana? Baca. Sebab itu sekarang ni dia ada macam kemudahan komputer ada sekarang ni. Dia ada buku, dipanggil buku sauti. Buku sauti.
PDF tu suku kita boleh baca. Sauti ni orang lain tolong baca sebuah kitab tu, bayangkan 10 jilid dia baca. Itu semangat orang Islam ni luar biasa. Dia baca daripada awal. Jadi tujuannya apa? Untuk orang yang penat, kau orang yang banyak guna mata dia tak boleh tengok dah, kelam dah mata dia boleh dengar saja. Atau orang buta, kepada orang buta untunglah sekarang ni. Tapi dalam bahasa Melayu tak banyak lagi, bahasa Arab banyak dah, dalam bahasa lain banyak dah. Buat buku tu kita boleh pilih, boleh cari, anak dengar saja. Sambil-sambil kita duduk tidur, sambil-sambil kita bawa kereta boleh dengar. Dia panggil buku suara, guna suara. Jadi suara tu kalau tak sebut tak tahulah kan. Baca. Jadi teruskan. Perkataan ishtirak mempunyai beberapa erti. Antaranya yang pertama, i'tiyadu syai'in bi badli syai'in makanahu aywadan minhu. Memperoleh sesuatu dengan membayar harganya. Yang kedua, al-ikhtiyaru wal istihbab. Memilih dan mengutamakan sesuatu berbanding sesuatu yang lain. Antara buktinya ialah firman Allah berikut. Baca. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa'akhadhathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Bermaksud, adapun kaum Thamud, maka kami beri petunjuk kepadanya, lalu mereka memilih dan mengutamakan kebutaan, yakni kesesatan daripada hidayah petunjuk. Mereka pun disambar oleh petir azab yang menghina dengan sebab apa yang mereka telah lakukan. Fussilat ayat 17. Yang ketiga, akhdhu syai'in bitarki syai'in. Mengambil sesuatu dengan meninggalkan sesuatu yang lain. Ketiga-tiga ertinya itu tidak boleh dipakai serentak di situ. Malah salah satu daripadanya mestilah dipilih, dan untuk memilih salah satu ertinya mestilah ada dalil dan bukti. Erti pertama tidak boleh diterima kerana ayat itu bercerita tentang orang-orang munafik sebenar, yakni nifaq i'tiqadi. Orang-orang munafik sebenar itu pada hakikatnya adalah orang-orang kafir, kerana mereka tidak pernah menerima pun Islam dengan hati yang ikhlas. Kalau mereka tidak pernah Islam, bagaimana akan benar dikatakan mereka telah membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, yakni agama Allah? Apa yang berlaku sebenarnya ialah mereka telah memilih dan mengutamakan kesesatan berbanding petunjuk, yakni agama Allah, atau mereka telah mengambil kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Dengan itu, erti kedua dan ketigalah sepatutnya diambil untuknya, bukan erti pertama. Ini satu contoh. Salah satu contoh perkataan ishtara. Ishtarau dalam ayat tu. Jadi kita ambil masdar dia, perkataan ishtira. Itu masdar. Ishtara, yashtari, ishtira. Jadi perkataan ini, kalau kita kira dari segi makna asal, mereka membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Beli kesesatan, harga dia bayar petunjuk. Jadi petunjuk tu ada dengan dia, macam duit dia lah. Dia beli kesesatan tu, dia bagi duit tu nak dapat kesesatan. Jadi membeli ni apa makna membeli kesesatan ini? Boleh kau beli kesesatan? Tentu sekali tidak dipakai dengan makna asalnya. Kalau pakai dengan makna asalnya, boleh beli tu adalah di kedai. Begitulah. Boleh beli. Ini tidak ni. Ini dipanggil penggunaan bahasa majaz, isti'arah, apa semua ni dalam ilmu balaghah. Walaupun begitu, membeli ni dengan makna apa? Kalau kita nak sebut perkataan lain lah, dengan makna apa? Jadi kita nak tentukan, sebab dia ada beberapa makna sekurang-kurangnya yang kita bagi di sini ada 3. Ada 3 sekurang-kurangnya. Kadang-kadang sesuatu perkataan itu mempunyai makna lebih lagi daripada 3, 10 ada. Jadi kita nak pakai yang mana satu di sesuatu tempat, kena tengok. Bila kita nak pilih mana-mana sesuatu tu, biar ada bukti. Bukan senang. Bukan senang nak. Jadi kalau orang kata mereka memilih kesesatan, jadi membeli ni dengan makna memilih. Katakanlah saya tulis sini, memilih. Memilih. Membeli dengan makna memilih. Mereka memilih kesesatan.
dengan meninggalkan petunjuk agama. Jadi membeli ni dengan makna memilih. Bolehkah kita pakai begitu? Ataupun kita buat tu, katakanlah kita semua ni bertemu, ada terjemahan tulis di sini memilih. Memilih, bukan membeli tak, memilih. Tak ada buat dalam kurungan begitu, tak ada dalam bracket-bracket tu, tak ada. Ni gini, betul ke tidak? Boleh ke tidak? Kalau seseorang ahli tafsir tu dia kata ishtarau ni tu, kalau kita nak terjemah kita makna kita bagi makna memilih, boleh ke tidak? Nak kata boleh ke tidak boleh, kita nak pilih tu, kita nak guna perkataan ni, mesti kita kena ada dalil, hujah. Tak boleh sembarangan. Sebab ada kalanya tak boleh. Sebab kalau kita kata beli ni dengan makna bayar, makna petunjuk tu seolah-olahnya duit lah ada dengan kita. Sepatutnya kita tak belilah benda yang teruk macam tu, kekufuran itu, kesesatan itu. Kalau kita nak beli ni, beli benda yang berguna, bukan beli kesesatan. Baik, kalau nak beli, maknanya duit itu kena ada dulu dengan kita, ada petunjuk dulu. Masalahnya ayat ini, kita kena tahu ayat ini berkenaan dengan siapa ni. Ni orang munafik ni. Sama ada di dalam surah Al-Baqarah di ayat 175 ni, ataupun di awal lagi, ada lebih kurang macam ni. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum, misalnya itu sama juga. Itu kedua-duanya berkenaan dengan orang munafik. Jadi orang munafik ni nifak sebenarnya dalam Quran yang sebut tu nifak i'tiqadi. Nifak sungguh, bukan nifak amali, tidak. Nifak i'tiqadi ni pada hakikatnya kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi sebab apa duduk di bawah, bahagian bawah neraka sekali, sebab dia teruk, kekufuran yang paling teruk. Jadi maknanya dia kufur. Bila kufur, mana pernah ada pada dia tu hidayah? Dia tak ada duit pun, macam mana kita nak kata dia beli? Beli ni kena ada benda dia boleh bagi. Jadi iman tu dia tak pernah ada pun. Hidayah, petunjuk tak pernah ada pun pada dia, sebab dia tak terima dalam hati dia. Mulut dia saja kata. Manusia ni kalau terima dengan mulut saja, hati tak terima, tidak lagi mukmin, tidak beriman lagi. Beriman ni percaya dengan hati, terima dengan hati, bukan setakat kata dengan mulut saja. Bahkan yang paling pentingnya percaya dengan hati itulah. Kalau kita tak ada sebut pun Allah tahu kita dah terima dia dah. Dah terima dia. Itu masuk syurga juga, tidak dikira kafir walaupun pada pandangan manusia. Sebab dia katakanlah Hindu, Kristian ke, dikebumikan, ditanam di perkuburan Kristian lah. Kalau orang Hindu tu dibakar, tempat pembakaran mayat, zahirnya kafir, tapi di sisi Tuhan dia Islam. Maknanya yang pentingnya hati. Dalam hati tu, kata tu nombor 2, supaya orang lain tahu, senang dia nak berurau, dia Islam juga. Jadi kalau dia mati, kita kebumikan dia di perkuburan Islam lah. Dia Islam. Jadi kalau gitu dia sembelih ayam, sembelih apa, kita boleh makan lah. Selesa, senang hatilah kita sebab dia Islam. Itu tujuan kata tu, la ilaha illallah, nak suruh orang tahu. Yang sebenarnya Tuhan tahu dalam hati tu. Bayangkan kalau orang kita kata bisu, yang kelu, dia nak kata macam mana? Iman dia tak jadi kah? Dia tak boleh sebut, tak boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak boleh sebut begitu. Nak masuk Islam tapi tak boleh sebut. Tak kira ke iman dia. Ini menunjukkan dalam hati tu yang sebenarnya. Jadi dalam hati tu kalau tak ada itu, walaupun mulut penuh mulut pun kata beriman, tak jadi. Pada hakikatnya tak ada iman. Jadi bila tak ada iman, macam mana benar kita katakan dia tukar iman tu yang ada dengan dia, dengan kesesatan yang ada pada orang lain tu? Tukar macam mana? Dia tak ada pun iman tu. Nak dijadikan sebagai duit atau harga, nak beli, tak boleh jadi. Itu masalahnya. Dengan sebab itu kita tidak boleh kata beli dengan makna zahir dia. Boleh kalau kita nak kata beli, tapi beli dengan makna sebagaimana orang beli, dia dapat barang yang ada pada orang tu dapat barang dia. Orang tu dapat duit dia dapat barang tu. Sebab kita nak beli apa-apalah, kita nak beli buah limau, pergi kedai, buah limau hak dia.
Duit hak kita. Kita bagi duit. Dia dapat duit. Kita dapat walimah. Itu pertukaran, itu maknanya membeli. Jadi kalau dengan makna membeli betul, membeli betul, makna dia kena ada dulu duit. Ni orang ni tak ada duit ni. Macam mana nak betul kita kata beli? Beli-beli ni dia kena ada dulu duit. Ni dia tak ada duit, dia tak ada iman. Dia tak pernah beriman pun. Sebab dia munafik. Jadi dengan sebab itu ulama-ulama takwil. Takwil tu tafsir tu lah. Jadi nak tafsirkan membeli dengan makna menukar, membeli dengan makna memilih, membeli dengan makna mengutamakan. Mengutamakan kesesatan daripada petunjuk, mengutamakan kekufuran daripada Islam. Itu dengan makna tu, kena pakai dengan makna tu. Dan kita nak pakai dengan makna tu tak ada bukti kah? Bukan senang nak jadi mufassir ni, ahli tafsir ni. Bila kita belajar kaedah tafsir baru tahu. Lepas tu orang tu buat tu, dia tak ada kelayakan ke apa. Masing-masing tu, dia tak takut kepada Allah. Dia tak takut manusia kritik. Macam-macam lah. Orang ni macam-macam kan. Tapi kalau yang bertanggungjawab betul, dia kena faham. Yang kita nak tukar, asal maknanya ishtara tu memang makna membeli. Tapi kalau membeli ni, itu hakikat dia tadi. Hakikat tu tidak ada, sebab ini berkenaan dengan orang munafik. Orang munafik dia tak ada duit tu, dia tak ada petunjuk tu, dia tak ada iman, tak pernah pun ada iman dengan dia. Jadi macam mana nak tukarnya? Tak ada pertukaran berlaku. Tak ada pertukaran berlaku. Yang ada pada dia tu dhalalah dah. Gitu. Jadi bila kita nak pakai ishtara tu dengan makna memilih, mengutamakan, menukar, apa bukti kita? Kita nak kata begitu. Kena ada dalil, hujah. Itulah maksud tajuk kita ni. Cuba tengok ni. Jika sesuatu perkataan mempunyai beberapa arti, maka tiada sesiapa pun boleh memalingkannya daripada mana-mana artinya, melainkan apabila ada hujah dan dalil. Tak boleh ishtara dengan pakai makna dia begini, kita nak pakai dengan makna lain, tak boleh, kecuali ada bukti, ada dalil. Jadi orang itu baru ahli tafsir yang betul, barulah tidak salah. Kalau tidak, orang petikankan macam tadi, orang munafik ni mana ada iman, mana dia nak tukar iman dia dengan kekufuran, dengan kesesatan. Dia tak pernah ada iman pun. Di situ tidak ada pertukaran. Susah pula. Adalah kritik begitu tu. Baik, cuba tengok ni. Jadi ada beberapa makna. Cuba tengok. Yang pertama, memperoleh sesuatu dengan membayar harganya. Jadi orang munafik dia tak ada harga dia ni, tak ada duit lah, kalau kita kata duit tadi, dia tak ada. Di mana berlaku pertukarannya? Tidak ada pertukaran sebenarnya. Yang kedua dengan makna ikhtiar dan istihbab, memilih dan mengutamakan sesuatu daripada yang lain, berbanding sesuatu yang lain. Yang ini mengutamakan, memilih kesesatan berbanding petunjuk, memilih kekufuran berbanding keimanan. Itu di mana memilih. Lepas tu kalau kita kata di sini enggak makna memilih, mereka itu memilih kesesatan berbanding petunjuk. Di hadapan mereka ada dua, kesesatan dan petunjuk. Mereka pilih kesesatan. Mereka mengutamakan kesesatan, tak mahu petunjuk, tak mahu iman. Yang mereka mahu kekufuran. Kalau kita pakai begini betul lah ni. Ini yang lebih tepat sebenarnya. Yang lebih tepat. Boleh kita nak kata ishtara tu asalnya makna dia membeli, tetapi membeli tu oleh kerana ini perkataan ini kita belajar dalam balaghah, panjang ceritalah. Ini majaz, bukan bahasa yang sebenarnya, bahasa pinjaman. Kemudian termasuk dalam isti'arah apa ni semua ni. Kalau kita belajar dalam balaghah tu panjang ceritalah pula. Isti'arah makniyah lah, tasrihiyah lah, macam-macam. Panjang ceritanya pula. Jadi boleh juga, tapi dengan makna bahasa kiasannya. Antara buktinya ialah firman Allah berikut. Jadi kita nak kata membeli di sini dengan makna memilih, mengutamakan. Ni ada bukti. Ni ayatnya. Adapun kaum Samud, maka kami beri petunjuk kepadanya. Lalu mereka memilih dan mengutamakan kebutaan
dan kesesatan daripada hidayah petunjuk. Kalau kita perhati isi kandungan dia tu memilih antara petunjuk dengan kesesatan. Sama juga. Jadi dia gunakan perkataan fastahabbu. Ini kena perhati ni. Fastahabbu. Mereka lebih suka. Mereka memilih. Itulah makna memilih. Istihbab ni istihbab ni. Istihbab tu daripada fastahabbu tu lah. Pilih sih. Jadi kalau kita kata ishtara di sini dengan makna memilih, mengutamakan, ada dalil. Boleh lah. Bila ada dalil boleh lah. Gitulah caranya. Lepas tu kita tengok pula, ini walaupun lafaz dia berbeza tapi kandungan dia sama ni. Nak bagi pilihan antara dua. Antara petunjuk, di sini sebut petunjuk juga. Cuma di sini al-ama, tempat dhalalah ni dia sebut al-ama, kebutaan. Jadi dhalalah tu kebutaan lah, pilih kebutaan. Dalam ayat tadi sebut dhalalah. Tempat huda tu sama-sama huda. Lepas tu tadi disebut ishtara. Disebut di sini dia sebut fastahabbu. Menunjukkan ishtara di tempat tadi dengan makna istahabbu. Dan kalau orang pakai dengan makna istahabbu, orang terjemah dengan makna tidak salah. Sebab dia ada hujah. Itu nak ceritanya. Dia ada hujah. Kita tidak boleh menyalahkan orang walaupun lari daripada makna asal dia. Lari daripada makna asal dia. Makna asal ishtara makna membelilah. Walaupun lari daripada makna asalnya, dia tetap tidak lari daripada bahasa Arab dan sesuai dengan ayat Quran yang lain. Yang ketiga, akhdhu syai'in bitarki syai'in, mengambil sesuatu dengan meninggalkan sesuatu yang lain. Ada dua di hadapan kita, kita ambil salah satu. Jadi orang-orang kafir ni, orang-orang munafik ni, dia ambil kesesatan, dia ambil kekufuran, padahal ada di hadapan dia. Tak ada halangan kalau dia nak ambil petunjuk. Kalau dia nak ambil Islam pun tak ada halangan, tak ada siapa sekat dia, tak ada siapa halang dia. Tetapi dia pilih yang itu, dia mengambil yang itu. Dia tak ambil petunjuk tu. Dia ada beberapa makna di sini. Jadi ketiga-tiga arti itu tidak boleh dipakai serentak di situ. Kita nak pakai serentak tak boleh. Beli pun ia juga, memilih pun ia juga. Kalau beli tu, itu hakikat dia kena ada pertukaran. Sedangkan di situ tidak ada pertukaran. Jadi barulah kita tahu di situ dalam ayat tu yang disebutkan sebagai munafik tu nifaq i'tiqadi. Nifaq ni ada dua pula. Dalam hadis tu kan disebutkan ayatul munafiq thalathun, tiga ada alamat munafik itu. Bila dia bercakap dia berdusta, bila diberikan amanah dia khianat, apa kan semua tu. Itu nifaq apa tu? Itu nifaq amali. Orang Islam pun ada macam tu. Islam pun ada. Tidaklah kata bila berdusta tu jadi terus jadi kafir. Tidak. Tapi disebut nifak juga. Nifak apa? Nifak amali orang panggil. Sepatutnya sebagai orang Islam dia tidak macam tu amal dia. Sepatutnya orang Islam bila cakap betul lah. Bila diserahkan amanah dia tidak khianat. Itu sepatutnya. Amalan dia tu bukan amalan orang Islam. Itu makna nifaq amali. Nifaq i'tiqadi ni mana memang akidah dia tu dia tak percaya pada Islam, dalam hati dia tak terima pun Islam. Itulah yang berlaku di zaman Nabi. Pergi sembahyang sekali, orang puasa dia puasa juga, hati dia tak terima. Itu apa nifaq apa tu? Itu i'tiqadi, akidah. Adapun yang pertama tadi dia bercakap bohong, dia hati dia tu tak terima. Islam ni yang paling baik, Nabi tu Nabi yang terakhir, Nabi akhir yang terakhir, surga neraka ni benar, dosa pahala ni ada, dia terima. Cuma amalan dia tu tak sesuai dengan akidah dia tu. Adapun yang kedua ni memang dia tak terima Islam, dalam hati dia tak terima Islam ni, bohong saja, mengarut saja. Ini nifaq i'tiqadi. Jadi nifaq i'tiqadi orang ada macam ni sebenarnya dia tak masuk Islam, dia tidak Islam. Walaupun zahirnya mungkin dia bercakap betul, dia bercakap betul, banyak dia berjanji dia kita boleh pegang, tapi nifaq i'tiqadi hakikatnya orang kafir kan. Kalau orang kafir semua berdusta ke orang kafir? Tidak. Orang kafir ada lagi yang lebih jujur, lebih amanah, bercakap benar, orang kafir pun, tapi akidah dia tak betul. Begitu. Ini kira akidah. Orang-orang munafik sebenarnya itu pada hakikatnya adalah orang-orang kafir. Kerana mereka tidak pernah menerima pun Islam dengan hati yang ikhlas.
dengan hati yang ikhlas tak pernah terima. Jadi macam mana nak ada pertukaran? Tidak boleh ada pertukaran di situ. Kalau mereka tidak pernah Islam, bagaimana akan benar dikatakan mereka telah membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk agama Allah? Apa yang berlaku sebenarnya ialah mereka telah memilih dan mengutamakan kesesatan berbanding petunjuk Allah. Itu makna kedua. Atau mereka telah mengambil kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Makna ketiga. Itu boleh. Itu berlaku. Benar berlaku. Dengan itu arti kedua dan ketiga lah sepatutnya diambil untuknya, bukan arti pertama. Kalau kita pakai makna tu makna zahir saja, arti dia terkandung di sebalik itu makna yang ketiga, makna yang kedua, bukan makna pertama. Sebab hakikat beli tidak berlaku. Hakikat beli, itu benda kena faham. Tapi kita nak pilih yang kedua ke yang ketiga ke yang pertama ke, kena ada bukti, kena ada dalil. Dalil tu jangan bercanggah dengan akal, jangan bercanggah dengan ayat Quran yang lain, jangan bercanggah dengan prinsip-prinsip agama Islam, jangan bercanggah. Itu syaratnya. Kalau macam tadi dia bercanggah dengan hakikat. Sebab kata jual beli ni ada dua pihak. Pembeli bagi harga, bagi duit, penjual bagi barang. Ni pembeli tak ada pun duit tu. Macam mana ada pertukaran? Tak ada pertukaran. Sedangkan jual beli itu dia ada pertukaran. Di sini tidak ada pertukaran. Yang adanya dia pilih, dia ambil. Lepas tu kita kata dia pilih tu apa buktinya? Ada dalil kah? Ada hujah? Adalah tadi ayat tadi tu. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'ala al-huda tu. Itu sama juga dengan ayat ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Dari segi mafhumnya maksud dia tu. Cuma ibaratnya lain. Itu benda yang kena ahli tafsir perhati. Tidak mudah juga. Macam perkataan fitnah dalam Quran. Berapa tempat fitnah? Banyak makna fitnah ni. Jadi di sini pakai makna apa? Jadi setiap kali kita kata di sini pakai dengan makna ni, kita kena ada hujah. Ada bukti. Jangan kata saja. Ikut suka kita. Wal fitnatu asyaddu minal kufr. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih beruk teruk. Tempat satu lagi akbaru, lebih besar daripada pembunuhan. Apa makna fitnah? Apa makna fitnah? Banyak fitnah ni. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah. Harta benda kamu, anak fitnah kamu, fitnah. Apa makna fitnah? Setiap tempat kita nak bagi tu boleh kita pakai makna fitnah, tapi kita kena hurai. Itu tugas ahli tafsir. Di sini fitnah dengan makna ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Kaya pun ujian juga fitnah. Fitnah dia sebut. Miskin pun ujian tu, fitnah juga. Apa makna fitnah? Jadi fitnah yang pertama tu makna kekufuran, al-kufru asyaddu minal qatl. Asyirku asyaddu minal qatl. Lebih teruk, lebih besar lagi daripada pembunuhan. Syirik itu, kufur itu. Situ dengan makna tu, bukan dengan makna fitnah ujian apa dah. Fitnah dengan makna kita macam bahasa Melayu kan, memfitnahkan orang. Bukan gitu. Dia kena tengok tempat, tengok hadis kata apa, ayat Quran tempat lain kata apa, siap dan sibak ayat tu duduk cerita tentang apa, duduk cerita tentang apa. Itu semua tu kita kena tahu. Fitnah menghalang orang pergi nak buat haji di Mekah, nak pergi buat ibadat Nabi dengan sahabat-sahabat dia nak pergi tak benar. Itu fitnah. Itu lebih teruk lagi daripada pembunuhan. Itu yang berlaku dalam sejarah Nabi, yang berlaku dalam sirah Nabi. Fitnah yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi itu lebih berat lagi daripada pembunuhan, daripada bunuh. Gitu makna dia. Adapun harta anak-anak ni fitnah sebagai ujian, sebagai ujian. Bukan kekufuran, bukan kekufuran, fitnah tu ujian. Asal makna fitnah tu ujian lah. Makna ujian. Tapi di sini kita pakai dengan makna ni. Itu kerja ahli tafsir. Dan setiap kali dia nak menentukan di sini makna ni, di sini makna ni, dia kena ada hujah. Jangan sewenang-wenang. Kalau tidak bertanggungjawab. Tidak bertanggungjawab.
Kalau setelah dia jaga semua itu ada berlaku kesilapan, baru dimaafkan. Kalau tidak dia berdosa. Sebab itulah dalam hadis ada sebutkan orang yang mentafsirkan sewenang-wenang tu, kalau betul pun salah juga. Betul tu kebetulan. Tak boleh. Kalau kebetulan kita tak boleh. Dia mesti kena ada panduan. Dua, perkataan quru yang terdapat di dalam firman Allah di bawah ini. Baca Umar. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Bermaksud, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka, yakni dari berkahwin selama 3 quru. Al-Baqarah 228. Baca lagi. Perkataan quru mempunyai banyak arti. Thalathata quru, yakni 3 quru yang tersebut di dalam firman Allah ini merupakan perkataan ijmal. Artinya masih samar dan tidak jelas. Kerana menurut bahasa Arab, perkataan quru itu adalah suatu perkataan yang menunjukkan sekurang-kurangnya 2 arti yang berlawanan. Ini saya sebut ni yang paling kurang, sekurang-kurangnya. Dia banyak quru ni, 10 makna lebih. Jadi daripada 10 tu kita nak ambil yang mana ni? Yang paling sesuainya, kalau ayat 2 saja. Memang khilaf ulama pun, mazhab pun 2 ya. Dia tak pergi ke lain. Sebab sama-sama hebat kan. Yang dia kata quru tu suci daripada haid. Yang dia kata quru tu haid lah, haid, mari kotor. Haid 3 kali mari kotor. Yang tu kata 3 kali suci. Contohnya Imam Syafi'i kata 3 kali suci. Imam Abu Hanifah kata 3 kali haid mari kotor. Itu orang ni kalau suami isteri ni kan bercerai, talak raj'i, jadi dia kena menahan diri. Menahan diri itu maksudnya tak boleh berkahwin lah dalam masa tu, selama 3 kali suci atau 3 kali mari kotor. Lepas tu baru boleh kalau nak kahwin pun. Kalau nak kahwin pun boleh, kalau suami dia tidak rojok. Kalau dia rojok sebelum habis iddah tu, jadi baiklah, kembalilah hubungan suami isteri tu. Ini masalah talak raj'i. Kalau talak bain lain pula ceritanya. Itu ayat lain pula. Kalau talak putus tak boleh. Tak nak rujuk begitu suka-suka gitu, kena akad lain. Kalau dah habis iddah tu, dengan mas kahwin lain pula. Ini perempuan yang dicerai, yang dicerai dengan talak raj'i. Talak suami dia boleh rujuk lagi dalam masa itu. Jadi dia kena tunggu selama mana? Selama 3 quru. Jadi umumnya terbagi pada 2. Kita ambil yang paling popular. Ada 2. Baik. Daripada 2 tu kita nak pilih yang mana pula? Daripada 2. Dan kalau kita kata kita nak pilih 3 kali ni, 3 kali mari kotor, mana dalil? Tak boleh cakap saja. Kalau kata kita pilih 3 kali suci, Imam Syafi'i kau siapa kau mujtahid tu, ahli tafsir, dia mesti ada hujah. Dia tidak bagi semena-mena, tidak. Dan kalau kata ikut mana-mana pun kita kena hormatlah. Kita hormatlah walaupun kita tak pilih pendapat itu. Kita yakin imam mujtahid ini memang orang buat kaji ada. Kalau kita kaji baca dia walaupun tak sesuai dengan kita tak pilih, dia akan ada hujah juga. Ada hujah juga. Cuma orang tak tahu hujah tu, orang tak belajar. Baik. Mana tadi? Baca lagi Umar. Pertamanya ialah haid, dan keduanya ialah tempoh suci dari haid. Mana satu daripada keduanya yang dimaksudkan sebenarnya? Adakah 3 kali berhaid atau 3 kali suci dari haid? Firman Allah di dalam surah At-Talaq menjelaskan bahawa ia bererti 3 kali suci dari haid. Jadi kita kena tengok di sini begitu. Di dalam surah ni, dalam surah Al-Baqarah 228 ni. Tapi dalam surah At-Talaq menunjukkan 3 kali suci dari haid. Lebih ke situ. Lihat, baca. Lihat firman Allah berkenaan di bawah ini.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. Bermaksud, wahai Nabi, apabila kamu, yakni engkau dan umatmu, hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya, dan hitunglah masa iddah itu dengan betul. Surah At-Talaq ayat pertama. Cuba tengok tempat saya garis tu. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Kita tengok terjemahan, maka cerailah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Dapat memulakan iddah ni bila? Suci, masa suci. Suci daripada haid tu. Ya, itu baru boleh memulakan iddah. Kira situ. Dan hitunglah masa iddah itu dengan betul. Daripada situlah yang dikiranya. Baca lagi Umar. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada orang-orang yang hendak menceraikan isteri-isteri mereka supaya menceraikannya pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Masa itu ialah ketika mereka sedang suci dari haid dan tidak disetubuhi. Itulah masa bukan suci saja, tidak disetubuhi pula. Bila suci itu, kita nak cerai ni, mikir dah. Bila nak cerai, suci, jangan disetubuhi. Jangan disetubuhi. Itu syarat, itu cara yang betulnya. Lepas tu baca lagi. Itulah masa bermula beriddah yang diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya, dan hitunglah masa iddah itu yakni dengan betul. Sudut bahasa Arab juga menguatkan perkataan quru yang terpakai di dalam ayat ke-228 itu adalah dengan erti suci dari haid, yakni at-tuhru. Bukan dengan erti haid, al-haid itu sendiri. Sebabnya ialah menurut kaedah bahasa Arab, nama bilangan al-adadu yang bermula dari 3 sehingga 9 akan bercanggah dengan segi jantinanya. Bercanggah daripada segi jantinanya dengan sesuatu yang dibilang al-ma'dud. Perkataan at-tuhru menurut bahasa Arab adalah muzakkar, yakni perkataan jantan. Perkataan al-haidu pula adalah muannas, yakni perkataan betina. Oleh kerana nama bilangan yang digunakan di sini ialah muannas, iaitu salasata bukan salasa, maka sudah tentulah maksudnya, yakni sesuatu yang dibilang itu muzakkar. Dan yang muzakkarnya di sini ialah at-tuhru bukan al-haidu. Oleh kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang terang dan jelas, maka mestilah ia diambil kira. Jadi ini selain daripada ayat yang pertama tadi dalam surah Talaq itu, menyokong pendapat yang mengatakan quru tu maksudnya 3 quru tu 3 kali suci tu. Satunya ayat itu. Yang keduanya kita tengok dari sudut bahasa. Sebab Quran ni dia guna bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tu betul-betul kemas, bukan macam bahasa lain, sehingga kita boleh tanya setiap patah perkataan ini sebab apa gini, bahkan huruf ni kenapa huruf ni begini, kenapa bagi begini, boleh tanya semua dan perlu dijawab. Bukan macam bahasa lain. Kadang-kadang kita tak tahu ini masuk bawah kaedah mana. Bahasa Arab tidak begitu, dia kaedah dia tu kemas. Jadi kalau kita tengok situ, yang lebih sesuainya sebab dia guna salasah. Ini kepada orang yang reti bahasa Arab lah. Kepada yang tahu kaedah bahasa Arab tu, masalah adat bilangan ini, bilangan dengan yang dibilang itu dia mesti kena berbeza. Kalau yang dibilang itu lafaz muzakkar, bilangan itu kena muannas. Kalau yang dibilang itu lafaz muannas, bilangan itu kena muzakkar. Dia kena begitu. Memang tetap macam tu. Dia tak lari, tepat begitu. Jadi kalau haid itu dikira sebagai muannas, adapun at-tuhur muzakkar. Itulah yang dibilang. Jadi maknanya qur dengan makna at-tuhur itu muzakkar. Sebab itu salasata. Padahal salasata sama-sama 3 bahasa Arab ni. Tapi salasata diguna pada masa ni, salasa diguna pada masa ni, dalam keadaan ini. Itu yang berbezanya. Jadi kita nak kata quru ni dengan makna tuhur ke dengan makna haid? Kita kata dengan makna tuhur. Sebab apa? Salasata tu bilangan, yang dibilang mestilah muzakkar sebab bilangan itu muannas. Kalau haid ni muannas, sepatutnya kena salasa quru. Tapi tak ada mana-mana pun, bukalah Quran mana, qiraat mana pun tak ada salasa quru. Salasata quru menunjukkan quru tu dipakai dengan makna muzakkar. Muzakkarnya mana? Tuhur, suci.
Kalau pakai dengan makna al-haid itu muannas. Itu kepada orang yang belajar bahasa Arab dia tahu. Jadi Quran ni kan dalam bahasa Arab. Bila dalam bahasa Arab kena ikut kaedah tu lah. Daripada situ kita tahu al-quru tu jamaknya quru itu dipakai dengan makna at-tuhur, suci, bukan dengan makna mai kotor tu, haid, bukan. Itu bukti yang itulah yang dikatakan hujah tu. Hujah atau bukti kita nak pakai ni dengan makna ni kena ada hujah. Tak boleh sebenarnya mana. Lepas tu Imam Abu Hanifah yang kata dengan makna haid dia tak ada hujah ke? Ada hujah. Tak apalah. Dia ada hujah sebab itu orang hormat. Khilaf yang muktabar, yang dihormati. Sebab apa? Masing-masing ada hujah. Cuma kalau kita tanya orang tu, dia pilih yang mana? Saya pilih yang ni. Saya pun ada hujah. Masing-masing tak apalah. Gitu caranya. Tapi nak bagi pendapat tanpa hujah tak boleh. Salah. Dosa dengan Allah SWT. Tidak bertanggungjawab. Maknanya sebab tu ya orang tanya sangat tu, kamu ni tafsir Quran, kamu belajar ke berapa tafsir? Itu bahagian tafsir. Usul tafsir kamu belajar ke tidak? Qawaid tafsir kamu tahu ke tidak? Kalau tak tahu tak layak lah. Cuba tengok betapa kelayakan kena ada tu nak tahu benda-benda macam ni, nak tarjih pendapat itu, nak tarjih pendapat ini. Lepas tu kalau kita tarjih, kita pilih pendapat ni, kita berasa kuat, kita tidak menghina orang lain walaupun dia pendapat tak serupa dengan kita. Itu caranya, barulah tidak jadi timbul permusuhan sama Islam. Kalau tidak dia jadi gitulah. Tauhid 3 tu ditentang, tentu sesat padahalnya itu pun betul juga. Yang ni pula kata sebab dah tak betul. Ni mengarut. Tak kena, semuanya betul. Semuanya ahli sunnah. Terima je lah. Hormatlah satu sama lain. Jangan duduk bermusuh pula kerana benda-benda begitu. Itu sebab tak faham lah tu. Sebab tak faham istilah. Dia duduk ingat benda tu. Kalau benda tu tak ada dalam Quran, barulah betul. Nak musuh pun. Ni Quran setiap muka surat hampir-hampir ada. Macam mana kita nak nafikan? Kita nak kata sesat. Itu makna kita kata sesat agama kita sendirilah. Kata teruk tu jadi. Sama juga di sini. Jadi kita tak terima pendapat tu tak jadi masalah, tak apa. Kita tak perlu bermusuh. Dia pun ada hujah juga. Yang tak boleh hanya tak ada hujah. Tak ada hujah. Lepas tu kalau tanya hujah, banyaklah. Dari sudut Al-Quran, perbahasan panjang pula lah di sini. Cuma saya nak sebut secara sepintas lalu. Dia kena ada hujah, dia kena ada dalil. Ini dalil lah ni. Inilah dalil. Lepas tu sunnah Nabi. Baca lagi Umar. Baca lagi. Sunnah Nabi SAW juga menjelaskan demikian. Ibnu Umar pernah menceraikan isterinya pada ketika ia sedang berhaid. Setelah diberitahu oleh Umar tentang apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Umar itu, Nabi SAW menyuruh supaya Ibnu Umar merujuki isterinya. Lalu baginda SAW bersabda, "Thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan." Bermaksud, kemudian biarlah dia menceraikannya, yakni jika dia mahu, sama ada isterinya itu dalam keadaan suci dari haid atau dalam keadaan hamil. Cuba tengok ni. Ni arahan Nabi ni. Cerai pada masa paling kotor tu dia suruh je balik. Lepas tu kalau nak cerai semua, nanti dia suci. Sama ada dia suci ataupun dia hamil, tak apa, boleh cerai. Hamil. Cerai. Nabi suruh cerai masa dia suci, menunjukkan masa itulah masa dikira sebagai iddah tu. Kalau cerai tu masa tidak dikira sebagai iddah, maknanya lama lah dia kena menunggu. Tarabbus dia tu, ya tarabbas Nabi anfusihin thalathata quru tu lama tu jadi nyaya, teranyaya lah perempuan itu, dia tak boleh kahwin. Kita kata sekejap 2-3 hari. Jangan begitu, tak boleh. Itu hak dia. Kita kena adil. Jadi kita cerai masa dia tak boleh. Lambat lagi dia nak habis haid dia. Lepas tu suci dia baru kira. Kira haid. Lepas tu kalau kahwin pun masa baik kota boleh ke bersetubuh? Tak boleh. Sebab tu kira masa suci. 3 kali suci. 3 kali suci boleh jadi 2 kali saja mai kota. Jadi pendek masanya. Lebih adil, lebih meringankan perempuan tu. Meringankan kepada kita kata. Iyalah kepadanya nak kahwin dengan orang lain itulah. Dah benci sangat, tak mahu sangat, cerai sangat. Ada laku lah. Ramai lagi orang kena. Tu. Habis saja edah ada dah. Semasa edah tu lagi ada dah.
tak boleh kahwin. Sindir boleh dah. Sindir boleh dah. Kiasan-kiasan boleh dah. Apa ni? Fi ma'arrat. Itulah. Aw akanantum fi anfusikum. Tu ayat tu. Di situ maknanya boleh dah. Pada ketika mari kotor tu. Pada ketika dalam apa ni? Iddah tu. Boleh dah. Cuma tak boleh kahwin. Tak boleh akad nikah. Lepas tu kita kata cepat sangat. Iyalah, cepat pun apa salahnya? Dah boleh. Dah boleh. Orang mengandung pun sama juga. Kita kata mengandung sarak tu. Sarak tu mengandung. Nak cerai. Tak ada masalah. Cerai hari ni, esok dia bersalin. Habis lah dah. Cepatnya. Lepas tu dia boleh kahwin. Nak kahwin macam mana? Darah keluar lagi. Ikutlah. Akad sajalah. Nak kahwin, berapa ramai orang kahwin isteri yang akad nikah pada masa tu dia mari kotor. Jadi kira-kira tak boleh tidur sekali juga. Boleh tidur sekali, maksudnya setubuh lah. Jadi begitu. Nabi sendiri suruh dia ceraikan pada masa suci, bukan pada masa mari kotor. Dia telah cerai sebelum tu pada masa mari kotor. Mana kira-kira itu orang panggil talak bid'i, bukan talak sunni, bukan talak mengikut sunnah. Talak mengikut sunnah lagu ni caranya. Baca Umar. Hadis ini menjelaskan talak mengikut sunnah ialah pada masa isteri dalam keadaan suci, tidak berhaid. Itulah masa mereka dapat memulakan iddahnya. Masanya ialah ketika mereka sedang suci dari haid dan tidak boleh disetubuhi. Baca lagi. Ketiga, perkataan takwil yang tersebut dalam firman Allah ini. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Bermaksud, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsir maksudnya yang sebenar melainkan Allah. Surah Ali Imran ayat 7. Baca. Perkataan takwil juga mempunyai beberapa erti. Antaranya ialah yang pertama, tafsiran dan huraian makna sesuatu perkataan. Yang kedua, mentakbir, yakni mimpi. Yang ketiga, hakikat sebenar sesuatu perkara. Yang keempat, memalingkan percakapan daripada makna zahirnya kepada makna lain yang boleh juga diterima. Yang kelima, kesudahan dan akibat dari sesuatu. Walaupun boleh dikatakan semua erti tersebut ada digunakan di dalam Al-Quran, namun oleh kerana makna ketiga dan makna kelima daripadanya banyak juga digunakan di dalam Al-Quran, maka orang-orang yang memakai perkataan takwil yang tersebut di dalam ayat yang ke-7 surah Ali Imran di atas dengan arti ketiga dan kelima itu juga mempunyai dalil dan bukti yang kuat. Perkataan takwil dengan arti ketiga dan kelima itu dapat anda lihat pada beberapa firman Allah di bawah ini sebagai contoh. Jadi walaupun yang popularnya yang pertama kan, takwil itu dengan makna tafsir. Dengan makna tafsir, cuba tengok ni kan, takwilnya, yang ni tafsir maksudnya yang sebenar. Itu makna takwil, itu popular. Tapi kalau orang pakai dengan makna ketiga, dengan makna kelima ni, tidak salah. Sebab apa? Sebab dia ada hujah. Itu maksudnya. Jadi makna ketiga, hakikat sebenar sesuatu perkara. Itu makna takwil. Yang kelima, kesudahan dan akibat dari sesuatu. Kesudahan dan akibat dari sesuatu. Kalau orang terjemah takwil di sini dengan makna ini, tidak salah juga. Sebab apa? Dia ada hujah, ada dalil. Macam tadilah orang pakai huruf dengan makna mari kotor. Boleh. Orang kata huruf tu dengan makna suci. Suci, boleh juga. Lepas tu masing-masing pilih lah, dia nak utama yang mana. Jadi yang ni pun sama, ikut mana-mana pun nak kata begitu, nak kata begini, dengan makna itu, dengan makna ini, dia kena ada hujah, kena ada dalil. Jadi dalil tu dalil Quran sendiri, dalil bahasa Arab, dalil sunnah. Itu benda yang kena tengok tu. Antaranya perkataan takwil dengan arti ketiga. Baca sini.
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. Bermaksud, dan pada saat itu berkatalah Yusuf, wahai ayahku, inilah dia takbir mimpiku dahulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikannya suatu kenyataan. Suatu kenyataan. Surah Yusuf ayat 100. Maksudnya ialah inilah dia hakikat sebenar mimpiku dahulu. Jadi inilah takwilan mimpiku. Jadi takwilan ni bukan makna seperti tafsir Quran itu, tidak. Tafsir perkataan tu makna dia apa, huraian tu tidak. Takwil ni makna ta'bir mimpiku. Ataupun inilah maksud ta'bir hakikat sebenar ta'bir mimpiku. Hakikat sebenar baru berapa puluh tahun kemudian jadi kenyataan. Itu kan ni kesudahan dan akibat daripada sesuatu. Kesudahan dan akibat daripada mimpi itu. Ataupun hakikat sebenar mimpi itu dalam kenyataannya apa yang dia tengok. Ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin tu. 11 bintang sujud kepadaku, matahari dan bulan pun sujud kepadaku dia masa dia budak dulu. Dia cerita kepada ayah dia Yaqub, itu dia mimpi. Ayah dia kata jangan cerita kepada saudara-saudaramu, duduk diam sudah. Nabi Yusuf ingat daripada kecil sampai dia dewasa jadi pemerintah di Mesir. Bila ayah dia pergi, dia kata hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Jadi takwil tu tidak makna tafsir setiap tempat. Di sini dengan makna begini, di sini dengan makna begini. Kalau kita kata inilah ta'bir mimpiku dahulu, boleh juga. Atau inilah kenyataan bagi ta'bir mimpiku dahulu. Ni yang menjadi kenyataan sekarang ni. Begitulah. Akhirnya saudara-saudara dia tu pun tunduk kepada dia, sujud kepada dia. Itulah jadi kenyataan. Dan kesudahan ataupun akibat daripada mimpi tu kemudian jadi apa yang jadi kenyataannya. Begitulah. Ayah dia dan ibu dia pergi sekali bertemu dengan dia semasa dia jadi raja di Mesir tu. Terus lagi. Hal yanzuruna illa ta'wilah يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Bermaksud, tidak ada perkara yang mereka tunggu-tunggukan melainkan akibat atau kesudahan apa yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pada hari datangnya apa yang telah dijanjikan dalam Al-Quran itu, yakni pada hari kiamat kelak. Berkatalah orang-orang yang telah melupakannya, yakni yang tidak menghiraukannya dalam dunia dahulu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Maka adakah untuk kami memberi syafaat supaya mereka memberi syafaat bagi kami, atau bolehkah kami dikembalikan ke dunia supaya kami dapat beramal lain daripada apa yang telah kami kerjakan? Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka perkara-perkara yang mereka ada-adakan dahulu. Surah Al-A'raf ayat 53. Jadi takwil di sini dengan makna lain pula, dengan makna kelima tu. Dengan makna kelima tu, kesudahan dan akibat. Sebab dia cerita di akhirat ni. Bila orang kafir tu tengok, menyesal dia. Kalau boleh nak balik ke dunia, itu cerita di akhirat. Apa takwil tafsir Quran yang di situ? Tak ada dah situ. Apa takwil yang dengan makna takbir mimpinya? Bukan mimpi itu kenyataan. Jadi takwil itu dengan makna apa? Dengan makna ini lah. Dengan makna hal yanzuruna illa ta'wilah. Apa makna takwil? Yauma ya'ti ta'wiluhu. Ni melainkan akibat atau kesudahan. Yani apa yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pada hari datangnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah itu akibatlah, akibat dia. Itulah makna kelima. Kesudahan dan akibat dari sesuatu. Kesudahan dan akibat daripada janji Allah SWT itu. Ataupun hakikat sebenar perkara tu, hakikat sebenar. Itu akan nampak di sana. Jadi kalau orang pakai dengan makna ini, dia ada alasan juga. Dia ada alasan juga. Baca lagi.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Lebih elok pula kesudahannya, bukan lebih elok takbir mimpinya ataupun lebih elok tafsirannya, tafsir Qurannya, bukan. Jadi lebih elok kesudahannya. Apa ni? Ini berkenaan dengan ayat inilah. Apa ni, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, kesudahannya, hakikat sebenarnya tak ada siapa tahu. Wa ibtigha' ta'wili, ini takwilan ni tak apalah di sini. Yani wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, kalau orang pakai dengan makna ketiga, dengan makna kelima itu benar juga, boleh juga. Walaupun lebih dekatnya dengan makna tafsiran lah. Kalau orang pakai begitu dan dia ada hujah, dia boleh bagi alasan dia, tak apa, boleh diterima. Sebab hakikat apa-apa ni Allah sahaja yang tahu, hakikat sebenarnya. Lepas tu kesudahan dan akibat daripada sesuatu tu tak ada orang yang tahu, Allah yang tahu tentang seseorang itu atau tentang sesuatu kumpulan manusia. Begitulah. Kemudian kita dah sampai ke sini, kaedah 72 setakat itulah dulu. Wallahu